A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir innaka muyassir kul asir. Alhamdulillah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sama-sama belajar pendidikan Islam tahun 4 bahagian akidah. Tajuknya ialah Agung dan Mulianya Tuhanku. Bahagian akidah tajuknya Agung dan Mulianya Tuhanku. Jadi kita akan menggunakan buku teks pendidikan Islam tahun 4, muka surat 89 hingga 90. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita akan belajar bahagian akidah. Jadi sebagaimana murid-murid telah belajar sebelum ni lah, bahagian akidah ini adalah bahagian kepercayaan yang mesti kita semak sungguh-sungguh dalam hati kita. Kita mesti percaya 100%. Dengan sebab itulah dinamakan sebagai akidah. Akidah. Akad. Simpul. Akidah ni asal daripada perkataan akdun, akad. Simpul. Maksudnya kita kena simpul. Kepercayaan ni kita kena simpul dalam hati kita. Kena simpul kemah. Sebab itulah dalam bab akidah kita kena percaya 100%. Tak boleh nak percaya 90%. Contohnya kita beriman kepada Allah. Kita mesti percaya, beriman 100%. Barulah akidah kita tu sempurna. Percaya kepada malaikat. Mesti kita percaya bahawa malaikat ni wujud 100%. Tak boleh ada keraguan. Tak boleh kita kata, aku percaya kepada malaikat. Tapi 90% saja. Tu orang panggil tak sempurna iman kita. Jadi dengan sebab itulah bab akidah ni satu bab yang penting. Yang mesti kita kena belajar, kena kemah. Bab akidah ni. Jadi kita akan belajar unit 1, tajuknya Agung dan Mulianya Tuhanku. Dalam bab akidah ni kita akan belajar mengenal Allah Ta'ala. Kita nak sembah Allah, kita kena kenal Allah. Jadi cara kita nak kenal Allah tidak sebagaimana cara kita nak kenal manusia. Manusia ni kalau kita nak kenal, kita kenal melalui muka dia. Ada hok muka pencil bulat, ada hok muka pencil lepeh, ada hok muka pencil 4 segi. Kemudian kita tengok muka dia, mata dia macam mana. Mata bola ke, mata sipit ke, hidung dia, hidung macung ke, hidung kepek ke, mulut dia, telinga dia, tubuh badan dia. Tu cara kita nak kenal manusia. Tapi Allah Ta'ala ni berbeza. Sebab Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala tidak akan menunjukkan zatnya kepada kita di dunia ni. Allah Ta'ala tak tunjuk diri dia kepada kita di dunia ni. Kita boleh nak tengok Allah di akhirat kelak. Dari syurga kelak. Barulah Allah Ta'ala akan tunjukkan zat dia. Tak adalah nikmat yang paling besar ialah nikmat kita dapat melihat zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan tunjuk zat dia kepada kita di dunia ni. Sebab dunia ni tempat ujian. Tempat Allah Ta'ala menguji kita. Nampak tu? Jadi bagaimana kita nak kenal Allah? Jadi cara nak kenal Allahnya ialah melalui sifat-sifat Allah. Melalui nama-nama Allah. Jadi salah satu caranya ialah kita kenal Allah Ta'ala melalui nama-nama Allah. Sebagaimana ulama telah kumpul dia, ada 99 nama Allah yang baik. Yang kita sebut sebagai Al-Asma'ul Husna. Sebab itulah kita belajar nama-nama Allah. Hari ini kita akan belajar
dua daripada nama-nama Allah. Ada 99 nama Allah yang baik tu. Kita belajar dua hari ni. Jadi Ustaz percaya awak pernah dengar Nasyid Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah. 99 nama-nama Allah tu. Jadi Ustaz akan pasal sebagai pendahulu. Jadi kalau kita ni tak aja dengar nasyid ni, kena dengar lah. Biar kita ni banyak mendengar perkara-perkara yang baik. Mendengar perkataan-perkataan Allah. Kalau nak dengar lagu-lagu yang berbentuk ketuhanan, lagu nasyid, lagu zikir. Jangan kita lara dengan lagu yang melalaikan. Jadi bersedia dah. Ustaz akan pasal Nasyid Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang elok. Okey, bersedia. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد المقدم المؤخر أول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتكم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Itulah Nasyid Al-Asma'ul Husna. Kita sentiasa baca sampai kita ingat dah. Walillahil asma'ul husna, bagi Allah Ta'ala nama-nama yang elok. Fad'uhu biha, adalah kamu berdoa menggunakan nama-nama Allah. Jadi apabila kita berdoa, gunalah nama-nama Allah. Jangan kita hanya sebut Ya Allah, Ya Allah. Kita sebutlah Ya Ar-Rahman,
Ya Ar-Rahim. Sebut nama-nama Allah. Fad'uhu biha. Allah Ta'ala suruh berdoa menggunakan nama-nama Allah. Ha, boleh. Okey, seterusnya kita akan mulakan pelajaran kita menggunakan buku teks. Tapi Ustaz telah buat nota. Ustaz akan paparkan di sinilah nota yang telah Ustaz buat. Bersedia, Kalau buku teks kat muka surat 84 sehingga 90. Jadi untuk kelas hari ini Ustaz akan guna nota yang Ustaz gunalah. Okey. Kita akan guna nota yang Ustaz buat. Dan nota yang Ustaz buat ni Ustaz masuk juga dalam Google Form dah. Google Form, Ustaz akan bagi alamat Google Form, link kepada Google Form. Dalam tu awak kena isi nama awak. Kemudian Ustaz masukkan nota-nota. Kemudian Ustaz masukkan tugasan-tugasan. Tugasan-tugasan yang awak kena buat. Pertama, tugasnya Ustaz nak awak salin semula. Apakah maksud Al-Azim? Salin dalam buku tulis. Dalam buku tulis tu kita bermula daripada belakang lah. Sebab untuk tulisan Jawi, kita menulis dari kanan ke kiri. Jadi tugas yang pertama, awak dikendaki menulis apa ni pengertian Al-Azim. Kemudian tugas yang kedua, Ustaz nak awak tulis apakah yang dimaksudkan ataupun pengertian Al-Hamid. Buat dua tugas tu, kemudian awak jawab beberapa soalan dalam Google Form lah. Okey. Okey, ini nota yang Ustaz telah buat. Unit 1, agung dan mulianya Tuhanku. Jadi nak ayatnya Allah Ta'ala ni maha agung, maha mulia. Biar kita berasa dalam hati kita ni betapa agungnya Allah Ta'ala. Betapa mulianya Allah Ta'ala. Tu tujuan kita belajar. Biar kita kenal Allah. Bahawa Allah Ta'ala ni maha agung. Tak ada lah yang paling agung melainkan Allah. Tak ada lah yang paling mulia melainkan Allah Ta'ala. Manusia ni mulia setara mana pun tidak sebagaimana mulianya Allah Ta'ala. Tu biar kita kena iktikad. Kena yakin dalam hati kita. Tak ada lah yang paling agung melainkan Allah. Tak ada lah yang paling mulia melainkan Allah Ta'ala. Jadi agung dan mulianya Tuhanku. Kalau buku teks kat muka surat 89 hingga 90. Okey, kita tengok. Pengertian ataupun maksud Al-Azim. Okey, maksud Al-Azim ni Ustaz nak awak tulis dalam buku tulis. Tulis hak bahagian Jawi pun tulis. Hak bahagian Rumi pun tulis. Dan semasa tulis tu, kena tulis molek dah. Pastikan huruf mana yang berada di atas garisan. Huruf mana yang berada di tengah garisan. Huruf mana yang berada di bawah garisan. Kita gunakan garisan tu sebagai landasan. Sebagai landasan ataupun panduan bagi kita. Barulah tulisan kita tu tidak renyuk atas bawah. Kita jadikan garisan tu sebagai panduan bagi kita dah. Kita tulis comel. Okey, maksud Al-Azim. Al-Azim bererti maha agung. Kalau soalan tanya apakah maksud Al-Azim, maka maksudnya ialah maha agung. Nama Allah Al-Azim bermaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala maha agung daripada segala sesuatu. Jadi maknanya tak ada lah. Hak paling agung sekali ialah Allah Ta'ala.
maha agung, maha besar, maha segala-galanya. Tiada makhluk yang dapat menandingi keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada makhluk dapat menandingi keagungan dan kehebatan Allah. Allah Taala lah yang maha agung, maha hebat segala-galanya. Tu kita mesti yakin. Allah Taala yang menghidupkan manusia. Allah Taala yang mematikan manusia. Kita manusia ni hebat setara mana pun, kalau Allah Taala tak izin, tak jadi. Kita nak gerak satu jari ni, kalau Allah Ta'ala tak izin, tak boleh nak gerak. Ayat hebat Allah Ta'ala. Kita ni tak ada kuasa. Makhluk tak ada kuasa. Jadi ayat maha agungnya Allah Ta'ala. Biar kita rasa dalam hati kita ni, Allah hebatnya Allah Ta'ala. Maha agungnya Allah Ta'ala. Maha hebatnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha berkuasanya. Aku ni lemah. Kita manusia ni lemah. Kita manusia ni banyak terpaksa. Kita ni banyak terpaksa. Allah Ta'ala tak ada orang yang boleh paksa Allah Ta'ala dah. Kita ni banyak terpaksa. Terpaksa makan. Terpaksa tidur. Kalau tak makan, lapar. Apabila ngantuk, terpaksa tidur. Kita ni banyak terpaksa. Akhir sekali terpaksa mati. Kesudahannya terpaksa mati. Kita ni bakal mati lah. Ada tarikh expired lah. Kena beringat dia. Jadi Al-Azim bererti Maha Agung. Ingat tu, Maha Agung. Nama Allah Al-Azim bermaksud Allah SWT Maha Agung daripada segala sesuatu. Tiada makhluk yang dapat menandingi keagungan dan kehebatan Allah SWT. Tak ada makhluk yang dapat menandingi, yang setaraf dengan Allah Ta'ala. Itu kita mesti yakin. Okey, seterusnya. Maksud Al-Hamid. Nama Allah Ta'ala yang kedua ialah Al-Hamid. Al-Hamid bererti Maha Terpuji. Ingat tu, Al-Hamid. Asal daripada Alhamdu. Alhamdu. Kita sebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Daripada perkataan Alhamdu itulah keluarnya Al-Hamid. Alhamdu maksudnya pujian. Al-Hamid maksudnya Maha Terpuji. Allah Ta'ala ni Al-Hamid. Salah satu nama Allah Ta'ala Al-Hamid. Maha Terpuji. Allah Ta'ala ni Maha Terpuji. Segala puji-pujian itu kembali kepada Allah Ta'ala. Ingat tu. Kita puji sayang kita. Demo ni kaya. Siapa dia? Hok buat dia jadi kaya. Allah Ta'ala. Demo ni handsome. Handsome, comel, tampan. Siapa dia hok buat dia jadi tampan, handsome? Allah Ta'ala. Jadi segala puji-pujian itu kembali kepada Allah. Allah Ta'ala ni Maha Terpuji. Nama Allah Al-Hamid bermaksud Allah SWT Maha Terpuji. Telah melimpahkan segala kurniaan nikmat kepada makhluk dan sangat layak dipuji. Allah Ta'ala lah yang bagi kepada kita segala nikmat. Dan sememangnya Allah Ta'ala lah yang layak dipuji. Sebab itulah kita kena banyak memuji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala ni suka kalau kita ni puji dia. Dan sememangnya Allah Ta'ala ni layak dipuji. Itu Al-Hamid. Berarti Maha terpuji. Ingat dah, Allah Ta'ala melimpahkan segala kurniaan nikmat. Segala kurniaan nikmat yang kita dapat ni. Banyaklah nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni. Kalau nak bilai sesuatu, tidak terbilai dah. Nikmat kita boleh bernafas ni. Sehari semalam, berapa kali kita bernafas? Ada Allah Ta'ala minta kepada kita supaya bayar. Sekali bernafas kena bayar seria ke? Boleh tahan bayar kita. Tak terbayar. Jadi nak ayat besar, banyaknya nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita ni. Sebab itulah kita kena puji Allah. Puji Allah. Jangan kita lupa. Allah Ta'ala Al-Hamid, yang Maha Terpuji. Seterusnya. Walaupun rekaan sains ini hebat, tetapi sebenarnya ciptaan Allah lebih hebat. Dengan nikmat akal yang diberi mereka, mereka mampu mereka pelbagai rekaan.
Jadi maknanya walaupun kita berasa hasil penyelidikan daripada sains dan teknologi ni kita banyak macam-macam alat-alat hok canggih keluar ni. Kita berasa hebatnya ciptaan manusia ahli sains ni. Dia cipta kereta, cipta kapal tebal, berasa nak tebal buat kapal tebal. Berasa nak nyelai buat kapal selam. Berasa nak berenang buat kapal laut. Hebat ciptaan manusia. Hasil daripada sains dan teknologi, ilmu sains dan teknologi. Tapi sehebat-hebat manusia, hebat Allah Ta'ala lagi. Hebat Allah Ta'ala lagi. Allah Ta'ala yang buat manusia tu sendiri. Manusia tu sendiri, Allah Ta'ala sendiri yang buat. Hebat Allah Ta'ala. Dengan nikmat akal yang diberi, mereka iaitu manusia tu, mampu mereka membuat pelbagai rekaan. Jadi dengan nikmat akal yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, kita boleh buat belakang. Hasil daripada kita memikir, hasil daripada kita buat kajian, tengok burung terbang di angkasa, berasa nak terbang, buat mana memikir. Mula-mula buat sayap dia. Buat sayap. Tok dijari kanan, apa ni? Tangan kanan, tangan kiri buat sayap. Gembah. Nak buat kapal terbang. Nak boleh kau jadi kapal terbang tu. Manusia memikir. Hasil daripada manusia memikir lah. Buat uji kaji macam-macam buat. Sehingga terjadilah kapal terbang sekarang. Hebat manusia ni. Tapi hebat Allah Ta'ala lagi. Dengan nikmat akal yang diberi, mereka mampu mereka pelbagai rekaan. Dengan akal yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni. Akal. Hebatnya manusia ni kerana akal fikiran lah. Kerana mereka menggunakan akal fikiran. Berbeza. Bezanya kita dengan binatang. Kerana kita ni diberi akal fikiran. Kita boleh mampu berfikir. Tak sama dengan binatang. Binatang ni dia ada akal. Tapi tak boleh nak memikir sebagaimana manusia. Kita tengok lembu. Lembu hok makan rupuk dia. Duk makan rupuk situ. Lembu zaman dulu pun makan rupuk. Lembu zaman sekarang pun duk makan rupuk gitu. Manusia tak. Kita tengok bahagian nasi lah. Daripada nasi saja ni. Ada macam-macam nasi. Nasi kabu, nasi lemak, nasi daging, nasi. Macam-macam nasi. Manusia buat. Hasil ke apa? Hasil kerana manusia ni diberikan akal fikiran. Jadi hebat kita ni kerana akal fikiran yang Allah Ta'ala bagi. Nampak tu? Hebat Allah Ta'ala ni. Alhamdulillah. Sebab itulah kita kena puji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kepada kita akal fikiran. Dengan akal fikiran kita boleh mikir nak buat apa dia. Nampak tu? Walaupun rekaan sains ini hebat, tetapi sebenarnya ciptaan Allah lebih hebat. Ciptaan Allah lebih hebat lagi. Manusia sampai sekarang tak boleh buat lagi. Tak boleh buat lagi satu mesin yang sama dengan manusia. Buat robot sama dengan manusia. Tak ada. Tak ada lagi. Dengan nikmat akal yang diberi, mereka mampu mereka pelbagai rekaan. Banyak rekaan-rekaan yang manusia buat hasil daripada akal fikiran yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi mulianya kita ni kerana ada akal fikiran lah. Kalau tak ada akal fikiran, habis. Tak ada kemuliaan. Tak ada akal fikiran, tak payah semaya, tak payah puasa, tak payah apa. Sebab akal fikiran tak ada. Orang panggil gila. Kalau jadi gila kan tak ada. Tak ada. Nampak ni? Sebab itulah kena jaga ni. Akal fikiran kita ni, anugerah Allah Ta'ala yang besar, kita kena jaga. Sebab itulah Allah Ta'ala mengharamkan minum arak. Sebab apa? Sebab arak ni boleh menghilangkan akal fikiran. Begitu juga makan dadah. Ni zaman ni banyak dadah. Haram hukum dia. Sebab dia boleh merosakkan akal fikiran kita. Pi kuda. Zaman ni pi kuda. Pi kuda tu akhir sekali akan bawa manusia ni kepada rosak akal fikiran. Akal fikiran dia ni akan rosak. Kesudahan ni dari mering jadi gila. Sebab itulah jangan kita terah dah. Rokok pun tak payahlah rokok. Okay, kita tengok seterusnya. Setiap Muslim wajib beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Jadi kita wajib beriman. Kalau soalan tanya, beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid ni,
Wajib ke, sunat ke, makruh ke, harus ke? Jadi jawapannya wajib. Kita wajib beriman. Siapa dia tidak beriman berdosa. Tak sempurna iman dia. Jadi nak ayat wajib. Setiap Muslim wajib beriman dengan nama Allah Al-Azim dan nama Allah Al-Hamid. Kita wajib beriman. Kita wajib percaya bahawa Allah Ta'ala ni maha agung dan Allah Ta'ala maha terpuji. Hukumnya wajib. Seterusnya. Dalil nama Allah Al-Azim. Manakah dalil ataupun bukti yang menyatakan di antara nama Allah ialah Al-Azim. Okey, dalil di sini kita akan bawa dalil nakli. Dalil nakli ni maksud dalil daripada Al-Quran, dalil daripada hadis. Jadi kita akan baca situ dia sebut dalil nama Allah Al-Azim ialah firman Allah Ta'ala. Okey, ni dalil akli daripada Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 255 Allah Ta'ala menyebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huwal aliyyul azim. Dia ambil sebahagian daripada ayat 255 tu. Wa huwal aliyyul azim. Maksudnya, dan dia yakni Allah maha tinggi lagi maha agung. Allah Ta'ala ni maha tinggi lagi maha agung. Jadi kalau ada soalan tanya manakah dalil, maka awak kena sebut yang ni lah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 255 Allah Ta'ala menyebut wa huwal aliyyul azim. Ada perkataan al-azim tu. Dan dia Allah maha tinggi lagi maha agung. Dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Okey, itu dalil nama Allah Al-Azim. Seterusnya, dalil nama Allah Al-Hamid. Mana pula dalil yang menyatakan bahawa Allah Ta'ala ni salah satu namanya ialah Al-Hamid. Okey. Dalil nama Allah Al-Hamid ialah firman Allah Ta'ala dalam surah Hud ayat 73. Innahu hamidun majid. Maksudnya, sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha mulia. Innahu hamidun. Ada perkataan hamidun. Hamidun maksudnya maha terpuji, majidun maha mulia. Jadi ini dalil yang menyatakan bahawa antara nama Allah ialah Hamidun. Boleh. Surah Hud ayat 73. Seterusnya dia kata kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Apakah kepentingnya? Kita mesti beriman dengan nama Allah Al-Azim dan juga nama Allah Al-Hamid. Apakah kepentingnya dia? Kelebihan dia. Pertama dia kata sentiasa merasai keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi orang yang beriman dengan nama Allah Al-Azim dan nama Allah Al-Hamid, jadi dia akan merasai dalam hati dia akan keagungan Allah. Dia berasa, dia yakin bahawa betapa besar, betapa agungnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni maha agung. Dia dapat merasai. Sebab itulah dia takut nak buat maksiat. Sebab dia tahu bahawa Allah Ta'ala ni maha agung, maha hebat dan segala-galanya. Segala perintah Allah tu maha agung. Allah Ta'ala suruh semaya, maka perintah tu maha agung. Kena buat. Sebab Allah Ta'ala ni maha agung. Membentuk peribadi yang berakhlak mulia semestinya lah. Kalau kita ni beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid, maka peribadi kita akan berakhlak mulia. Kita akan buat benda-benda yang baik. Berakhlak mulia. Apa je akhlak mulia? Banyaklah akhlak mulia ni. Ikhlas, suka tolong-menolong, macam-macam ni. Banyak akhlak mulia. Kita akan buat benda-benda yang baik dan kita akan tinggal benda-benda yang tidak baik. Yang ketiga, memupuk sifat bersyukur dan berterima kasih. Kita akan banyak berterima kasih. Dengan sebab Allah Ta'ala ni banyak memberi kepada kita kurniaan nikmat. Banyak nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita ni. Yang keempat, berusaha membaiki diri supaya menjadi manusia yang mulia. Jadi kita akan berusaha menjadi manusia yang semakin baik. Semakin hari semakin baik.
Kita manusia ni kadang-kadang kita buat benda salah kan. Maka cepat-cepat kita bertaubat, baiki diri. Yang seterusnya, melazimi sikap merendah diri dan tidak sombong. Kita akan jadi manusia yang merendah diri, tidak sombong. Dengan sebab kita tahu yang maha hebat, yang maha berkuasa ialah Allah. Kita ni tak ada kuasa pun. Kita ni tak ada kuasa. Nak akak tangan, nak akak sejari pun kalau Allah Ta'ala tak bagi izin, tak boleh nak akak. Walaupun satu jari sekalipun. Nampak ni? Kita ni banyak terpaksa makan, terpaksa minum. Dalam perut kita ni ada apa? Kalau kita bawa sehari-hari. Yang dalam usus kita tu ada apa? Murid-murid boleh jawab, ada apa? Nak ayat lemahnya kita ni. Duk bawa pergi situ, duk bawa pergi sini. Siapa masa pergi buai. Masuk tandah buai ni. Nak ayat. Hinanya kita ni. Jadi tak payah sombong lah. Nak sombong setengah mana kita ni. Bakal mati belakang. Jangan kita ni berasa hebat. Allah Ta'ala suruh semaya. Hai, tak suruh semaya. Berasa hebat. Jangan. Tu orang yang tak kenal Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala suruh semaya, tak suruh semaya tu. Sebab dia berasa dia hebat. Dia tak kenal Allah Ta'ala. Tak masuk ni. Bak Allah Ta'ala Al-Azim ni. Dia tidak merasai akan kehebatan, keagungan Allah. Selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut subhanallah. Kita selalu memuji Allah Ta'ala. Ada masa kita berzikir subhanallah, subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Allah Ta'ala maha hebat. Tak kurang sikit abuk pun. Tu Allah Ta'ala maha hebat. Tak ada sifat kekurangan. Kita ni banyak, manusia ni banyak sifat kekurangan. Allah Ta'ala ni maha hebat belakang. Tak ada sifat kekurangan. Kita ni banyak sifat kekurangan. Kena sedar diri lah. Sebut subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Seterusnya, tazkirah. Dia ada tazkirah tu disebut. Mari amalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud. Ada dua kalimah yang ringan di lisan. Di lidah kita. Ringan kita nak sebut. Namun berat di timbangan pahalanya. Tapi timbangan pahalanya berat di sisi Allah Ta'ala. Dan kedua-duanya dicintai Allah. Dua perkataan ini Allah Ta'ala amat suka lah. Allah Ta'ala amat cintai. Iaitu ucapan apa dia? Subhanallah wa bihamdihi dan subhanallahil azim. Ada masa kita sebut. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tu zikir. Salah satu zikir. Rengeh di lidah. Tapi berat timbangan pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Bacalah zikir ni. Ada masa berzikir. Sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seterusnya baca dan fikirkan. Dia kata, bukti saya beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Mana bukti dia? Mana bukti yang menyatakan bahawa saya ni, aku ni beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid? Mana bukti? Kita tengok. Pertama, bukti dia. Saya seorang Muslim yang taat. Buktinya ialah kita ni seorang Muslim yang taat kepada perintah Allah. Melakukan amal soleh. Menjauhi maksiat. Cara taat ni dia ada dua perkara taat ni. Pertama, kita buat apa Allah Ta'ala suruh. Melakukan amal soleh. Segala yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Dan pada waktu yang sama, menjauhi maksiat. Segala yang Allah Ta'ala larang kita tinggal. Jadi maksiat ni jangan kita nampak hok pencegah maksiat tu je. Orang lelaki dengan orang tina duduk dalam sabili. Maksiat. Bukan setakat tu maksiat ni. Maksiat ni segala perkara yang Allah Ta'ala larang, itulah maksiat. Kecek berlawak. Maksiat tu. Kecek berlawak. Tohuk sapah kok si kok de. Maksiat. Ingat malak. Tu maksiat. Ingat malak dah. Maksiat ni maksudnya derhaka kepada Allah. Tu maksud maksiat. Jadi kita nak jadi Muslim yang taat ni, kena ada dua perkara lah.
Segala perintah Allah kita buat. Allah Ta'ala suruh ke apa dia? Semaya. Oh, beres. Puasa, beres. Apa dia? Zakat, beres. Sedekah, beres. Tu bahagia buat. Bahagia tinggal, jangan kecek belawak. Tak kecek belawak, beres. Jangan kata buat belaka. Tak boleh kita buat belaka. Puasa buat, zakat buat, haji buat, kecek belawak pun buat, nipu orang pun buat, untuk siapa kau asyik pun buat. Tak boleh gitu. Dia bahagia yang Allah Ta'ala suruh ni kita kena buat. Bahagia yang Allah Ta'ala larang kena tinggal. Gitu. Melakukan amal soleh dan menjauhi maksiat. Faham ni? Barulah kita ni seorang Muslim yang taat. Tu bukti kita ni kenal Allah Ta'ala. Bukti kita beriman bahawa Allah Ta'ala ni Al-Azim, Al-Hamid. Allah Ta'ala maha agung dan Allah Ta'ala maha terpuji. Kita akan jadi seorang Muslim yang taat. Bukti yang kedua. Apa dia? Saya sentiasa bertawakal kepada Allah. Kita sentiasa bertawakal kepada Allah. Kita buat satu benda selepas kita berusaha, kita tawakal. Tawakal ni maksudnya kita serah kepada Allah Ta'ala. Kita nak serah-serah pun selepas kita berusaha lah. Iaitu meyakini semua ketentuan Allah SWT dalam kehidupan. Apabila berlaku suatu perkara, kita yakin semua tu adalah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jangan kita berasa sedih lah, menyesal dan seumpamanya. Ataupun tidak redha. Contohnya apa? Kita hilang pensel. Oh, kata bapa lah Allah Ta'ala buat hilang pensel. Tu Allah Ta'ala tetap dah. Kena terima lah. Meyakini semua ketentuan Allah SWT dalam kehidupan. Berusaha dengan tekun untuk berjaya. Kena usaha. Syarat tawakal kena usaha. Kena usaha dulu. Kena doa. Dia ada 3 perkara. 4. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Pertama sekali kita nak buat satu benda, kena doa dulu. Kena doa kepada Allah Ta'ala. Barulah kita berusaha. Contohnya kita nak belajar. Sebelum belajar, baca doa dulu. Minta kepada Allah Ta'ala. Kemudian berusaha. Yang ketiga itulah kena usaha dan yang keempat tawakal. Doa, usaha, ikhtiar. Tawakal. Doa, usaha. Lepas usaha kita kena ikhtiar lagi. Maksudnya kalau kita buat satu benda ni tak jadi. Maka kita kena ikhtiar lagi. Kena baiki usaha kita. Kena pertingkatkan usaha kita. Contohnya, aku periksa bangun ni boleh 70 markah aja. 70% je markah. Jadi kena ikhtiar lah. Kena tingkatkan usaha kita. Sekala baca sejam je sehari. Jadi aku kena baca 3 jam sehari. Kena tingkat usaha. Jangan kita berada di tangkuk yang lama. Dah kita tahu baca sejam sehari boleh 70 markah aja. Maka kalau kita nak markah 80, 90 kau kena tingkat usaha lah. Kena ikhtiar. Tingkatkan usaha kita. Berusaha dengan tekun untuk berjaya. Kena usaha dengan tekun. Jangan kita usaha sekadar. Tak apa, nak lulus je. Kita boleh sekadar lulus lah. Jadi kena tingkatkan usaha kita. Saya sentiasa bertawakal kepada Allah SWT. Itu bukti yang kedua. Yang ketiga, saya mensyukuri nikmat Allah SWT. Tanda kita ni beriman dengan Allah Ta'ala. Tanda kita ni beriman dengan Allah Ta'ala sebagai Al-Azim yang maha agung. Al-Hamid yang maha terpuji ialah saya mensyukuri nikmat Allah SWT. Kita bersyukur dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kita baca tu, keterangan dia. Saya mengagungkan kehebatan Allah SWT. Menggunakan nikmat dengan sebaik-baiknya. Sentiasa memuji kebesaran Allah. Kena rasai kehebatan Allah. Kemudian kita kena guna nikmat Allah Ta'ala tu dengan sebaik-baiknya. Allah Ta'ala bagi kita banyak nikmat. Contohnya apa dia? Nikmat mata ni. Mata ni besar nikmat ni. Tak ada mata, tak boleh tengok dah. Maka kena guna sebaik mungkin mata yang Allah Ta'ala bagi kepada kita tu. Dengan sebaik mungkin lah. Jangan salah guna.
Tengok untuk baca Quran, tengok untuk baca buku. Jangan kita tengok untuk benda-benda maksiat. Guna dengan sebaik mungkin. Nikmat sihat. Kita ni sihat. Oh, sihat. Nikmat besar tu sihat tu. Kalau kita pergi hospital kan macam-macam kita jumpa ramai orang sakit. Dah ni musim Covid. Lagi ramai berjuta. Berpuluh-puluh juta dah. Kau kena Covid. Alhamdulillah Allah Ta'ala jaga kita. Kena bersyukur. Kena guna nikmat Allah Ta'ala ni. Sentiasa memuji kebesaran Allah. Tu yang ketiga. Okey, habis. Ada tiga ya. Ada tiga. Kemudian dia kata, kita hendaklah berusaha menjadi seorang Muslim yang baik dengan sentiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memujinya. Ni orang panggil kesimpulan. Daripada apa yang kita belajar, semua tak digapiah. Kita nak sipunya. Jadi kesimpulannya dia kata, kita lah. Hendaklah berusaha menjadi seorang Muslim yang baik. Kita kena usaha biar kita ni jadi orang Islam. Muslim ni maksudnya orang Islam lah. Orang Islam. Orang panggil Muslim. Kalau orang Islam lelaki kita panggil Muslim. Kalau orang Islam perempuan panggil apa? Muslimah. Jadi seorang Muslim yang baik. Kita kena jadi seorang Muslim yang baik. Seorang Islam yang baik. Dengan sentiasa mengagungkan Allah SWT. Yang mana kita ni sentiasa mengagungkan Allah Ta'ala. Merasai akan kehebatan Allah. Sentiasa mengagungkan kehebatan Allah. Kita mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya kita rasa betapa hebatnya Allah Ta'ala. Betapa agungnya Allah Ta'ala. Kita kena mengagungkan Allah. Dan memujinya. Dan pada waktu yang sama kita memuji Allah Ta'ala. Boleh ke apa-apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Nak buat satu benda, Bismillah dengan nama Allah. Boleh ke apa dia? Selesai buat benda, Alhamdulillah. Apa tu? Kita kena agungkan Allah Ta'ala dan seterusnya memujinya. Jadi itulah. Kita kena usaha biar kita jadi hamba Allah. Orang Islam ataupun orang Muslim yang baik. Sebab zaman sekarang ni, ramai orang Muslim. Tapi tak perangai tu tak baik. Bukan sedikit dah. Yang mana mereka ni Islam hanya pada nama. Nama je Islam. Nama Muhammad depan. Sempena nama Nabi. Mudah-mudahan anak kita nak keju sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nama saja baik tapi tidak mengamalkan ajaran Islam. Tu kita tak sih. Biar kita ni jadi Muslim yang baik. Muslim yang soleh. Kita kena upgrade diri kita. Bukan sekadar Muslim. Tapi kena jadi orang yang soleh. Orang yang baik. Muslim yang soleh. Nampak tu? Muslim yang beramal soleh. Sentiasa mengagungkan Allah dan memuji Allah Ta'ala. Kita ni sentiasa mengagungkan Allah. Segala perintah Allah kita buat. Pada waktu yang sama, segala larangan Allah kita tinggal. Itulah kesimpulannya. Ada lagi kah? Habis dah. Itulah. Tajuk Agung dan mulianya Tuhanku. Selesai pelajaran kita hari ini. Jadi tugas awak, Ustaz akan beri kepada awak link ataupun alamat Google Form. Yang mana dalam Google Form tu ada dua tugas awak lah. Dua tugas awak. Pertama awak kena tulis. Apa ni? Kena tulis maksud Al-Azim. Maksud Al-Azim. Kemudian yang kedua awak tulis maksud Al-Hamid. Tulis comel. Kemudian dalam Google Form tu ada sedikit soalan. Awak jawablah di situ. Dalam Google Form tu. Boleh. Jadi itulah pelajaran yang dapat kita belajar pada hari ini. Mudah-mudahan
apa yang kita belajar ni kita dapat amalkan dalam kehidupan kita dah. Ingat molek segala ilmu yang kita belajar ni kena amal lah. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamal seumpama pokok yang tidak berbuah. Kita tanam pokok motel tapi tidak berbuah. Jadi tak ada hasil. Jadi kena beramal dengan ilmu yang kita belajar. Lebih-lebih lagi ilmu akidah. Ilmu akidah, ilmu yang kita mesti pegang sungguh-sungguh. Mesti yakin sungguh-sungguh 100%. Kita mesti yakin 100% bahawa Allah Ta'ala ni Al-Azim, Maha Agung. Dan Allah Ta'ala Al-Hamid, Maha apa? Al-Hamid, Maha Terpuji. Okey, boleh. Itulah kesimpulan yang daripada PDPR kita pada hari inilah, insya-Allah. Jadi Ustaz tutup perjumpaan kita pada hari ini dengan ucapan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.